Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya, Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 24 Oktober. Perpaduan yang kukuh dalam kalangan pemimpin dan parti harus dipertahankan bagi memastikan kesejahteraan di Sarawak terus dipelihara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, perpaduan dalam Parti Gabungan Parti Sarawak GPS harus dijaga bagi mengelak berlakunya perpecahan dan menyebabkan ketidakstabilan dalam pentadbiran negara. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga pengerusi GPS menjelaskan ketidaktentuan politik akan menyebabkan banyak projek pembangunan dan keyakinan terhadap negara turut terjejas. Alhamdulillah, parti kita di Sarawak si pecah kerana kita memberikan tekanan kepada rakyat jelata. Saya selaku pemimpin kita, saya akan pertahankan hak Sarawak dalam Malaysia. Dan juga saya akan terus membangun kuasa kita termasuk ruang bandar. Ujarnya perbezaan peribadi dan pemimpin juga perlu diketepikan dalam mencapai kemenangan pada pilihan raya umum ke-15 bagi meneruskan perjuangan hak dan masa depan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Terbuka Pekanbaru Daro. Tambahnya, seorang wakil rakyat akan diberi peluang untuk berkhidmat sekurang-kurangnya 2 penggal dan berharap rakyat akan terus menyokong GPS dengan memberi sokongan kepada calon di kawasan masing-masing. Hasil kraf tempatan seperti kain tenun dan baju dabung atau baju kebaya mempunyai permintaan yang tinggi serta dilihat mampu menjana pendapatan kepada pengusaha terlibat. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas berharap lebih ramai penenun atau tukang jahit berkemahiran dapat dilahirkan kerana hasil kraf berkenaan turut menarik minat negara Singapura. Jelas Dato' Amar Douglas Singapura pernah menyuarakan hasrat jika kedua-dua produk tersebut dapat dihasil dalam kuantiti yang banyak. Oleh itu, beliau merasakan perlu untuk Sarawak meningkatkan bilangan penenun serta tukang jahit berkemahiran dan pihaknya sedia untuk membantu menyediakan tenaga pengajar agar dapat menghasil produk berkualiti tinggi. Jelasnya bantuan peralatan seperti mesin jahit juga akan disediakan agar dapat menghasilkan produk dalam skala besar selain jaminan dalam aspek pemasaran. Dato' Amar Douglas berucap pada penyampaian sijil tamat kursus tenunan dan jahitan di Rumah Nelson Rentap di Beduru di bahagian Betong. Mengenai pilihan raya umum ke-15 bulan depan, Dato' Amar Douglas mahu penyokong Gabungan Parti Sarawak GPS berusaha meraih sokongan pengundi baharu. Untuk Parlimen Betong, beliau mahu kerusi tersebut kekal sebagai kubu GPS kerana kemenangan pada PRU nanti bermakna Betong akan terus maju dan membangun. Calon Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP yang terpilih untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 ini harus bekerja keras untuk menambat hati pengundi. Presiden SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, ini penting bagi memastikan 7 kerusi parlimen yang diwakili oleh parti itu dapat merealisasikan sasaran Gabungan Parti Sarawak GPS untuk memenangi kesemua 31 kerusi parlimen yang ditandingi. Selain itu, Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan sekiranya GPS mampu meraih kemenangan besar pada PRU 15, ia akan meletakkan posisi Sarawak sebagai aset penting kepada pembentukan kerajaan persekutuan baru yang stabil. Walau bagaimanapun, Datuk Seri Dr. Sim yang juga Timbalan Premier menegaskan rundingan kerjasama bersama parti politik untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baru hanya akan diputuskan selepas keputusan penuh PRU 15 diketahui. Jelasnya, GPS juga tidak pernah membuat ketetapan dengan parti politik tertentu untuk kerjasama tersebut selagi pilihan raya itu belum selesai. Datuk Seri Dr. Sim berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pentawalihan Ahli Jawatankuasa SUPP Cawangan Opah dan Tanjung Datu di Lundu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memberitahu PRU 15 ini disifatkan sebagai medan peperangan yang amat penting bagi rakyat Sarawak dalam membuat pilihan yang tepat. Ia jelasnya bagi menentukan perjuangan dalam menuntut hak-hak Sarawak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 akan terus ditunaikan atau sebaliknya.
Pengumuman calon yang bakal bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang mewakili gabungan Parti Sarawak GPS hanya akan diumumkan oleh pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Dato' Partinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Hasbi Habibullah berkata, buat masa ini hanya perlu menunggu untuk mengetahui calon-calon yang bakal diletakkan di 31 kerusi parlimen di negeri ini. Datuk Hasbi menjelaskan perkara lebih utama adalah memastikan lebih banyak kerusi dimenangi GPS dalam PRU 15 kali ini yang membolehkan lebih ramai wakil rakyat gabungan itu berada di Parlimen Persekutuan. Memang harapan kita supaya GPS menang besar ya, demi untuk menguatkan suara Sarawak di Parlimen, menambah banyak lagi undi Sarawak di Parlimen. Sebab kita tahu banyak agenda-agenda Sarawak yang kita nak bawa di Parlimen untuk selain daripada Malaysian Agreement 63 dan IGC. Tambahnya lagi, ia juga meliputi perkara-perkara yang perlu diperjuangkan untuk rakyat negeri ini. Dalam perkembangan sama, menyentuh mengenai undi 18, Dato' Hasbi menyeru pengundi muda perlu memahami kepentingan undi mereka dalam membentuk kerajaan yang bakal menerajui kepimpinan negara. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Jom Masuk Kampung dan pelancaran sahabat komuniti desa Escort peringkat negeri di Dewan Kampung Pabahanan Limbang. Program Escort merupakan kerjasama Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bersama institusi kepimpinan peringkat akar umbi seperti penghulu dan ketua kampung, jawatan kuasa masjid dan surau serta pertubuhan bukan kerajaan. Ia bertujuan untuk menggalakkan semangat sukarela dalam komuniti desa luar bandar. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menzahirkan penghargaan kepada Majlis Pelancongan Malaysia MTC kerana memilih beliau menerima anugerah ikon inovatif pelancongan baru-baru ini. Jelasnya pengiktirafan itu sekaligus membuktikan negeri Sarawak kini dilihat oleh penggiat industri pelancongan sebuah negeri yang produktif dalam sektor pelancongan. Datuk Seri Abdul Karim menambah, anugerah tersebut juga merupakan kejayaan bersama warga kementerian dan agensi di bawahnya. Beliau berkata pengiktirafan itu juga merupakan usaha Kerajaan Sarawak dan kementerian dalam melaksanakan pelbagai program pelancongan dan promosi di dalam dan luar negara. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas upacara Flag of Dragon Challenge di Kampung Beliong di Samarahan. Kerajaan Sarawak menerusi unit hal ehwal agama-agama lain Unifor telah menyumbang sebanyak 1.2 juta ringgit kepada Gereja Seventh Day Adventist SDA Bintulu sejak pembinaannya pada 2019. Menerusi sumbangan itu serta bantuan pelbagai pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang perseorangan Gereja SDA yang bernilai 2.65 juta ringgit telah siap dibina dan mula digunakan untuk aktiviti ibadat penganut Kristian SDA di Bintulu. Terbaru menerusi Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Majang Renggi, cek terakhir berjumlah RM400,000 telah diserahkan kepada pihak gereja tersebut. Dato' Majang dalam ucapannya semasa majlis penyerahan tersebut menyifatkan pembinaan gereja seumpama itu di Bintulu adalah bagi menampung keperluan kerohanian penduduk yang semakin berkembang di bandar itu. Saya percaya rumah ibadat seperti ini sangat penting, khasnya bagi kita di Bintulu ni. Sebab ramai yang berkunjung ke Bintulu datang dari tempat-tempat lain di seluruh Sarawak. Begitu juga dari luar Sarawak, dari Sabah, dari Semenanjung dan dari luar negara. Dan rumah yang beginilah untuk kita berkumpul, berkongsi, untuk kita meningkatkan, menggalakkan hubungan silaturahim di antara kita, khasnya ahli-ahli gereja itu sendiri. Sementara itu, Ketua Gereja SDA Bintulu, Willy Badi menyifatkan usaha membangunkan gereja itu amat mencabar. Jelasnya bermula dengan proses pecah tanah pada 2018, pembinaan dimulakan pada 2019 namun tergendala apabila berlaku ancaman COVID-19 di seluruh dunia. Terima kasih kepada Perintah
Sarawak yang menerusi Unifor nolong kami mengagak tempat kendor kembali semayang tu sudah siap, sudah nyalai. Terima kasih bagi Tuhan po ya kembali untuk berkat area labanti menyukui hati semua. Kita boleh janji boleh ngagak plan-plan tu tang tenda berkat area tahu dah jadi. Bisi peduit nak nukai berkat area tahu dah jadi. Nyalai terima kasih ngagai Tuhan. Gereja SDA Bintul itu telah mendapat sijil menduduki pada Mac 2020 namun hanya dapat digunakan pada tahun ini. Sebelum ini, aktiviti gereja terbabit hanya dijalankan di premis mereka di tingkat atas bangunan kedai di kawasan Medan Bintulu. Isu penyeludupan barang kawalan atau bersubsidi di sempadan antarabangsa Malaysia yang terdiri daripada negara Thailand, Indonesia, Brunei dan Singapura merupakan salah satu perkara utama yang menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP. Menurut Ketua Setiausaha KPDNHP, Dato' Azman Muhammad Yusof, berdasarkan statistik penguatkuasaan kementerian bermula 1 Januari sehingga 30 September lepas, sebanyak 427 kes penyeludupan barang kawalan atau bersubsidi di pintu-pintu sempadan negara di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 telah berjaya dipatahkan di seluruh negara melibatkan nilai rampasan berjumlah RM69.74 juta. Dato' Azman menegaskan kementerian memandang serius isu ketirisan barang kawalan atau bersubsidi yang berlaku kerana ia boleh mengakibatkan kerugian yang besar kepada negara. Jelasnya barangan itu sepatutnya dinikmati oleh rakyat Malaysia telah diseleweng oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ke negara jiran demi mengaut keuntungan lumayan dengan melakukan aktiviti haram tersebut. Untuk itu, KPDNHP akan terus mengadakan jaringan serta memperkukuh kerjasama dengan lain-lain agensi penguatkuasaan bagi mempertingkatkan aktiviti penguatkuasaan di sempadan negara. Langkah ini katanya bagi mengatasi isu penyeludupan daripada terus berleluasa menerusi operasi bersepadu serta tindakan secara due diligence dengan mengadakan pengauditan di setiap rantaian pengedaran barang kawalan. Tambahnya, tindakan tegas di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 akan dikenakan ke atas mana-mana pihak yang cuba untuk melakukan penyeludupan ke atas barangan kawalan atau bersubsidi termasuk dihadapkan ke mahkamah. Ketua Setiausaha itu menyatakan demikian menerusi kenyataan media selepas melakukan lawatan ke Pos Kawalan Sempadan Serikin di Bau. Lawatan itu bertujuan untuk meninjau situasi semasa sempadan Malaysia-Indonesia susulan pembukaan semula Pos Kawalan Sempadan Serikin bagi merancangkan kembali aktiviti perdagangan antara kedua negara selaras dengan pembukaan semula Pasar Serikin. Ia juga antara lain bagi memperkukuh jaringan kerjasama antara pihak kementerian dengan agensi penguatkuasaan yang lain seperti Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara dalam mengawal sempadan. Saudara, selamat menyambut Deepavali. Jumpa lagi.